Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi memberkati pengajian kita pada malam ini, malah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbil Alamin. Yang dihormati guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, para alim ulama, para asatizah, penuntut-penuntut ilmu serta muslimin muslimat sekalian. Jadi sebelum saya serahkan pengajian kita pada malam ini kepada Al-Fadhil Ustaz, diminta kepada muslimin muslimat untuk sama-sama kita share pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan asbab daripada kita share tersebut sahabat-sahabat kita mendapat manfaat dan kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berkongsi perkara yang baik, apatah lagi berkaitan dengan hal agama kita insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian fiqh Korban dan Akikah daripada kitab terjemahan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami. Terima kasih kepada Al-Fadhil, Fadilatul Ustaz sebagai pengurusi majlis pada malam yang mulia ini. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, seterusnya pentalaki-pentalaki kitab yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai kepada perkataan pengarang yang maksudnya adalah dan syarat bagi unta ialah 5 tahun yang sempurna. Situ tak? Boleh? Betul situ? Dan bagi lembu dan kambing ialah 2 tahun yang sempurna dan bagi biri-biri ialah setahun yang sempurna. Maksudnya adalah binatang al-an'am yang boleh kita buat korban saat itu, dia ada syarat-syarat yang perlu kita kena penuhi. Antaranya adalah kalau unta mesti kena cukup 5 tahun. Maksud 5 tahun yang sempurna adalah cukup 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Umur dia begitu. Manakala lembu dan kambing, umur dia adalah 2 tahun yang sempurna. Maksudnya 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Manakala biri-biri dia lain daripada kambing. Biri-biri ialah umur dia setahun yang sempurna, maksudnya setahun masuk tahun yang kedua. Namun bagi biri-biri, kena ingat, namun bagi biri-biri boleh digunakan biri-biri yang umur dia belum lagi cukup setahun tetapi telah bersalin gigi. Jadi masalah biri-biri, biri-biri kalau dia salin gigi depan, cabut dah gigi depan, walaupun umur dia belum lagi setahun, dah cukup setahun, boleh dah buat. Jadi pendek kata, biri-biri benda tanda balik dia ataupun tanda cukup umur dia, maksud tanda cukup umur ni boleh kita guna untuk buat korban dan akikah adalah yang pertama, cukup setahun masuk tahun yang kedua, ataupun bersalin gigi sebelum daripadanya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita tengok syarahan bawah, syarat-syarat binatang korban cukup umur. Bagi unta 5 tahun yang sempurna, maksud 5 tahun yang sempurna ialah usianya cukup 5 tahun dan masuk tahun yang ke-6. Yang keduanya bagi lembu dan kambing 2 tahun yang sempurna. Ada pandangan mengatakan bahawa memadai bagi kambing 1 tahun yang sempurna, iaitu pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Maksudnya kambing ada pandangan yang kedua yang mengatakan umur dia setahun masuk tahun yang kedua pun boleh dah. Ada pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Namun mengikut mazhab Imam Syafi'i, kambing mesti 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Jadi dalam masalah ni berlaku khilaf.
Jadi dalam masalah ni sebenarnya tidak menjadi masalah ataupun dibolehkan kita mengambil pandangan majoriti ulama. Walaupun sebaik-baiknya kita ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i kerana lebih ihtiyat, lebih berhati-hati dan lebih berwaspada. Tetapi tidak menjadi masalah kita ambil pandangan yang mengatakan cukup umur kambing setahun masuk tahun yang kedua, kerana pandangan tersebut juga adalah pandangan ulama-ulama mu'tabar. Bagi biri-biri pula 1 tahun yang sempurna. Ada pandangan yang mengatakan bahawa memadai bagi biri-biri sempurna 6 bulan untuk dijadikan binatang korban. Iaitu pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali. Cuma mazhab Imam Syafi'i macam hak yang kita kabar saat ni tu, dia masalah biri-biri ni adalah bukanlah disyaratkan, maksudnya bukanlah mesti kena cukup setahun. Kalau tak cukup setahun pun boleh dah buat korban, tapi dengan syarat. Dengan syarat dia saling gigi. Maksud saling gigi ni jatuh dah gigi hadapan dia. Itu maksud saling gigi. Baik. Seterusnya, pengarang kita nak sebut pula binatang-binatang yang tidak memadai untuk kita buat korban. Dan tidaklah ia berpenyakit kurap walaupun sedikit. Binatang yang berpenyakit kurap walaupun sedikit, ia tidak memadai. Biasa digunakan perkataan walaupun dalam kitab fiqh, biasanya adalah isyarat kepada permasalahan tu berlaku khilaf. Maksudnya kalau sikit sangat kurap, maksudnya ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi kalau banyak kurap, siapa ke orang tengok pun tak comel, apa Allah orang tengok pun geli-gelimang sebagai contoh kan. Maka waktu jelas lah, waktu tidak memadai sebab kerana ada kecacatan pada binatang tersebut. Namun kalau kurap sikit je, kadang-kadang sikit je kurap, kadang-kadang celah peha sikit, kadang-kadang kat betis sikit je, maka di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata sikit tidak menjadi masalah. Namun apa yang disebut di sini walaupun sedikit masih lagi tidak dibolehkan. Dan tidak bersangatan tempang. Dan tidak bersangatan kurusnya. Dia bersangatan tempang ni maksudnya tempang dia siapa ke kalau dia jalan sekarang tu tinggal sokmo daripada kawan. Tu bersangatan tempang. Dan tidak gila dan tidak buta. Dia gila buta ni dia menyebabkan dia jadi kuruh. Sebab dia gila ni tak makan. Orang lain makan dia tak makan. Dia duduk dalam alang dia. Dia duduk dalam alang dia. Baik. Dan tidak buta sebelah. Dan tidak juga sakit dengan penyakit yang merosakkan dagingnya. Dia sebenarnya bukanlah disyaratkan daging. Dia yang merosakkan juzuk daripada yang dimakan daripada badannya. Ingat tak? Dalam kitab Al-Yaqutun Nafis disebut masalah ni. Ingat tak? Yang kita hurah sebelum daripada ni. Jangan ada penyakit yang merosakkan benda juzuk daripada binatang dia, yang mana juzuk saat itu adalah benda yang boleh dimakan. Sebab benda yang boleh dimakan daripada binatang, dia bukan mesti daging. Faham? Maksudnya ada lagi selain daripada daging boleh dimakan. Kulit boleh dimakan, kulit. Okey, boleh faham? Kulit boleh dimakan. Lemuk boleh makan. Okey, boleh faham? Baik. Dan tidak hilang atau terpotong sesuatu daripada telinganya walaupun sedikit. Sikit pun tak boleh kalau telinga. Jadi kalau orang tap ni di telinga dia, kalau hanya maksudnya belah je telinga, tidak menghilangkan satu juzuk daripada telinga dia, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau menghilangkan satu juzuk daripada telinga dia, maka ia bermasalah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Dan katanya ataupun hilang atau terpotong sesuatu daripada lidahnya ataupun kantung susunya terpotong, ataupun kantung susunya ataupun punggungnya. Kantung susu biasanya contoh biasanya hak yang terpotong ni dia luka, anak dia kekoh. Kau orang je lembu kekoh kak kopek mok dia, jadi luka dak jaga molek pen lalak bulak. Jadi apabila bulak rosak, jadi ada benda hak yang tercabut daripada puting dia. Puting tu putih susu dia. Maka maka ia termasuk dalam kecacatan yang menghalang daripada memadai untuk dijadikan binatang itu sebagai binatang terbang.
Dan tidak juga sesuatu yang zahir daripada pehanya. Hak yang zahir. Kita ada hak yang tersembunyi. Dan tidak hilang gigi-giginya semua sekali. Kalau seputung, tu tak ada masalah, tu biasalah. Jadi terlalu tua sampai ke habis lubuh gigi. Cakap pun telok. Bunyi lembu ke bunyi kambing gitu. Rupanya lembu makhrok nak terbit bunyi lembu tu nak jadi dah habis tak ada gigi lah ke. Baik. Okey, kita tengok nombor 12. Tiada kecacatan pada haiwan korban seperti berikut. Tiada penyakit kurap, tidak tempang yang bersangatan, tidaklah terlalu kurus sehingga menampakkan otot. Gini. Dia tidak terlalu kurus sehingga menampakkan otot ni, dia sebenarnya gini. Dia dalam jadi maksud terlalu kurus ni sehingga kan menampakkan tulang dia. Maksudnya tak ada isi. Maksudnya tinggal kulit dengan tulang je. Itu maksud dia. Binatang sebegini tidak boleh dijadikan binatang korban. Tidak gila, tidak buta. Itu kita cerita dah saat ni. Okay, habis. Seterusnya, kita tengok kepada muka surat 17 pula. Dan berniat tadhiyah melakukan ibadat korban itu ketika sembelihan ataupun sebelumnya. Jadi dalam masalah kita nak buat korban, oleh kerana korban itu adalah ibadah, maka mesti kita kena niat. Niat adalah salah satu daripada syarat sah bagi ibadat ataupun rukun kepada sesuatu ibadat. Tak apalah, ada sebahagian kata syarat, ada sebahagian ulama kata rukun. Tak ada masalah lah. Yang penting sama ada kita kata rukun ataupun syarat, yang penting dalam apa jua ibadat mesti kita kena berniat. Termasuklah ibadat korban. Mesti kena berniat. Okey, di manakah masa berniat? Masa berniat sama ada ketika sembelih. Ketika nak sembelih, bukan lepas sembelih dah. Dah apa niat lepas sembelih dah nak mari awal. Jadi sebenarnya niat ni tak semesti mari, tak semesti tengok, tak semesti lihat. Niat duduk rumah tak apa dah. Yang penting setelah daripada ditentukan binatang tersebut. Tapi sebelum daripada ditentukan binatang mana yang kita nak sembelih, maka kita nak niat tu tidak memadai. Tak beli lagi binatang. Niat dah. Saya niat dah. Bila awak niat? Saya niat sebelum daripada saya beli lagi binatang. Saya memang niat awal lagi. Nak ambil pahala jauh. Niat awal lagi. Awak niat sebelum daripada beli binatang lagi? Ya. Tidak memadai niat. Sebab niat ni mesti disyaratkan keluar dan terbit, terjadi setelah daripada dita'yinkan. Selepas daripada ditentukan manakah binatang yang ingin kita laksanakan ibadat korban. Okey, boleh faham kan? Baik. Katanya, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebelumnya, maksudnya sebelumnya, di masalah korban boleh kita niat sebelum daripada melaksanakan ibadat korban. Jadi memang pada asalnya adalah niat mesti disertakan dengan perbuatan. Tetapi dalam masalah korban boleh diniatkan sebelum daripada melaksanakan ibadat korban. Baik. Okey, kita tengok niat korban. Sebagaimana yang sedia maklum, niat adalah perkara asas bagi setiap ibadat yang hendak dilakukan. Dalam erti kata lain, satu-satu ibadat yang dilakukan mestilah diniatkan ketika hendak melakukannya. Melainkan beberapa ibadat yang dibolehkan berniat sebelum melakukannya, iaitu puasa, zakat dan korban. Dia puasa kita niat sebelum daripada keluar fajar. Tu. Zakat boleh kita niat sebelum daripada kita bagi kepada fakir miskin. Boleh kita niat ketika tu. Sama juga dengan korban. Dibolehkan berniat korban pada dua tempat, iaitu sebelum menyembelih, yang keduanya semasa hendak menyembelih. Niat bagi ibadat korban juga boleh dilakukan, diniatkan sendiri ataupun diwakilkan kepada penyembelih. Ataupun kalau tidak wakil kepada penyembelih pun wakil kepada orang lain pun boleh. Saya wakil kepada awak, tolong niat ibadat korban untuk saya. Boleh, tak ada masalah. Katanya, tambih, adalah lebih baik jika individu yang melakukan korban itu menyembelih sendiri binatang korbannya. Itu hak yang paling comel. Jadi, kalau orang tanya manakah lebih afdal antara kita sembelih sendiri dengan kita wakil kepada orang lain menyembelih binatang korban kita.
pastinya lebih afdal kita sembelih sendiri. Sebab dia, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih diri sendiri binatang korban dia. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadih. Rasul sembelih keduanya dengan tangannya. Namun dalam hal-hal tertentu afdal wakilkan kepada orang lain sembelih. Yang pertama, kalau sekiranya orang yang ingin melaksanakan ibadat korban itu adalah perempuan. Kalau perempuan, maka lebih afdal diwakilkan kepada lelaki untuk sembelih. Sebab sebenarnya pekerjaan menyembelih ni sebenarnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang lelaki. Sebab dia melibatkan tenaga, dia melibatkan banyak perkara, melibatkan keberanian, melibatkan tenaga, melibatkan kepandaian. Dia hak yang Ana sebut tu benda hak yang penting belaka tu. Tenaga. Lepas tu benda keberanian. Bukan semua orang berani. Baik. Lepas tu yang ketiganya adalah kepandaian. Faham? Lagu mana, kalau misalnya lembu gerak kita nak buat lagu mana masa kita meleh saat ni tu. Pandai kena ada kepandaian lah. Pisah kita letak lagu mana benda untuk masuk kan. Dia tu kalau pisah tajam tak ada masalah lah buat lagu mana pun. Pisah tak apa nak tajam mana ni. Tapi pisah tajam pun kalau tak pandai awak, tak jadi juga. Faham? Dia pisah ni, kita orang, benda kita nak sembelih ke ayah kita besar semua. Pisah tu janganlah dia kata buat sterik gitu. Dia kena ambil serong sikit. Sebab ia cepat masuk. Tapi kita dah pisah tajam, bahang warna pun. Pisah tajam kan? Kadang-kadang dah ingat dah wanjuk meleh. Bulu-bulu ekor. Jadi dah tak ingat dah. Baik. Jadi maksudnya perlu kepada benda, kepada kepandaian. Banyak perkara. Maka sesuailah tugasan tersebut untuk lelaki. Jadi lebih afdal lelaki menyembelih berbanding dengan perempuan. Bukanlah bermaksud perempuan ni tak boleh menyembelih. Boleh. Perang nak buat puak-puak dia tak ada masalah. Tapi kalau buat puak-puak dia, kalau main melih lembu ladang pula, lembu sawit pula. Rasanya, hari tasyrik yang ketiga tu baru siap kali dia. Nak kejar perebah lembu, payah. Perebah pula nak akak kepala pula, payah. Jadi, pada asalnya, afdal sembelih sendiri. Tu hak pada asalnya. Tapi kena ingat, afdal sembelih sendiri kalau lembu tu seekor untuk kita. Tapi kalau kongsi 7 orang, nak buat mana? Takkan nak sembelih 7-7 ni. Kena wakil ke orang. Okay, sama ada wakil kepada orang suku sakat ataupun salah seorang daripada 7 orang tu sembelih. Baik. Jadi, afdal sembelih sendiri. Dengan syarat yang pertama orang tu lelaki. Yang keduanya adalah dia pandai. Mesti kena pandai. Kalau orang lelaki tapi tak pandai, tak boleh. Orang lelaki pandai, orang tak pandai. Tapi nakuk, tak boleh kok. Maksudnya afdal korang. Bukan tak pandai-pandai tapi tidak bertenaga. Kan ada kan orang hantar video tu siapa ke Allah Rabbi melih lembu, ia pegang nak kemah molek kan. Ia pegang nak kemah molek, siapa ke pocik tu kan dia? Keboh. Kan? Faham lagi kan? Jadi afdal bagi kau orang muda lah. Okey, nampak orang? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik. Muslimin-muslimat inda rahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waktu melakukan ibadat korban ialah setelah terbit matahari pada hari raya Aidil Adha dan berlalu 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan sehingga penghujung hari-hari tasyrik. Yang ringan ni maksudnya yang ringkas. Kita tengok waktu pelaksanaan korban adalah setelah terbit matahari pada hari raya Aidil Adha dan telah berlalu kadar solat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Sebagai contoh, katakanlah tempoh solat 2 rakaat, solat sunat Aidil Adha ialah 3 minit. Dan tempoh 2 khutbah itu hanyalah 2 minit. Setelah dicampurkan, maka tempoh keduanya ialah 5 minit sahaja. Justru, sebaik sahaja terbit matahari dan berlalu tempoh 5 minit, maka ketika itu bermulalah waktu sembelihan korban. Okey, boleh faham? Okey, habis. Namun, sebaik-baiknya adalah sembelih setelah daripada matahari naik segala, maksudnya tinggi dah matahari. Itu hak yang comel. Tambih, jika menyembelih binatang korban sebelum tiba waktunya, selepas terbit matahari dan berlalu kadar solat 2 rakaat serta 2 khutbah yang ringkas, jadi sebelum daripada sampai waktu dia melih dah.
maka sembelihan tersebut tidak dikirakan sebagai korban. Ia dikira sebagai sembelihan biasa sahaja. Imam Al-Bukhari mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'." Artinya, sesungguhnya perkara yang pertama kita mulakan pada hari ini adalah solat. Kita solat dulu. Dan sebab itulah lebih afdal solat hari raya Aidil Adha ni awal. Kat kita ni kalau sembahyang dalam pukul 8 suku 8.30 tu lewat dah sebenarnya. Lewat dah. Tapi oleh kerana kita terikat dengan waktu yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam, maka kita kena ikutlah. Sebab benda sebab kita masjid ke di bawah jabat agama, surau di bawah jabat agama, kena ikut lah. Baik. Cuma kalau sekiranya kita orang hak duduk jabat agama tu, kalau boleh benda maksudnya ubah sikit waktu. Kalau kita orang hak yang diberi benda jawatan hak yang boleh benda menentukan waktu, ubah biar awal sikit. Okey, boleh faham. Sebab dia dalam masalah sembahyang sunat hari raya Aidil Adha ni, dia hak yang sunatnya adalah kita sembahyang dulu baru kita makan. Faham tak yang? Untuk kita makan daging daripada daging korban. Jadi maksudnya kita sembahyang awal sebab nak rebang awal kan. Jadi kalau kita sembahyang awal, boleh kita start rebang awal. Jadi siap tu tak ada nak panas mana kan. Di pukul 12 tak ada nak siap lagi dah ramai. Kita meleh ramai. Jadi bagi orang yang boleh mengubah waktu pelaksanaan ibadat sembahyang hari raya, dia kena ubah lah. Dia kena ubah. Hak tu hak yang sebaik-baiknya. Tapi bukanlah kata dah sembahyang pukul 8 suku 8.30. Baik, jadi kalau kita duduk di negara Arab, sekejap je lepas daripada subuh, sekejap je semayang lalu dah. Lepas daripada subuh sekejap, di semayang lalu dah, kejap je. Dah lama mana. Baik, anda duduk di Mekah pun sama, anda duduk di Syria pun sama. Anda duduk di Mekah, anda beberapa kali lah. Pada hari raya, anda duduk di Mekah. Baik. Jadi sama, ada Syria negara lain anda tak pernah duduk, cuma ada hak yang anda lain bukan tak pernah duduk, anda pernah pergi je, cuma hak yang anda duduk lama sikit. Anda duduk lama sikit Syria, lepas tu Mekah, duduk lama sikit. Jadi benda yang mana lepas daripada subuh saat ni tu, orang tu lalu dah, orang dah lama mana, orang semayang sunat hari raya lalu dah. Jadi hak tu hak yang sebaiknya begitulah. Sebaiknya begitu. Dan begitulah hak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi kita tidak bolehlah kita nak ubah ikut dang. Jadi pihak masjid yang dibawa kerajaan jangan buat ubah ikut dang, kena ikutlah apa hak yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kalau kita sembahyang di rumah jangan ada ikut pula. Maksudnya lambat dah kita tak lagi sembahyang masjid kan. Kena ikut juga. Apa ikut amda, bukan wajib ikut waktu dia yang ditetapkan oleh pihak tertentu, melainkan masjid-masjid di bawah mereka. Itu tak ada masalah lah, kena ikutlah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama kalau hari Jumaat pula, Allah sembahyang benda raya pukul 8.30. Lepas tu tok khatib pula baca khutbah panjang. Lepas khutbah pula nya cakap pula nak boleh ke meleh tu kat aku 10. Meleh banyak. Kat pukul 10 baru boleh meleh. Nak boleh meleh pula orang tu balik di rumah, makan sikit, aku makan sikit, tak ada orang perebuah pula, start boleh meleh pukul 10.30. Kayak lagi dalam pukul 12.30 nak pergi sembahyang Jumaat pula. Kan hari Jumaat berlaku raya hari Jumaat kan, sebagai contoh kan. Jadi kena pandai-pandai lah. Maksudnya ni mana kena pandai-pandai letak jadual lah. Jangan lewat sangat sembahyang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, tambih, kenapa dikatakan korban hanya boleh dilakukan selepas berlalunya kadar waktu tersebut, bukannya selepas menunaikan salat sunat 2 rakaat dan mendengar 2 khutbahnya? Secara asasnya tidak disyaratkan bagi orang yang melakukan korban untuk menunaikan salat sunat hari raya. Jika dia tidak mengerjakannya sekalipun, dia tetap boleh melakukan ibadat korban. Sebab tu kita kata benda berlalunya kadar tersebut. Okey, boleh faham? Bukan
lepas daripada melakukan perbuatan tersebut. Jadi katakanlah orang tu tak sembahyang hari raya. Sedangkan sembahyang sunat hari raya ni, hukum dia sunat. Okey, boleh faham. Orang tu tak sembahyang. Sampai masa orang nak membelih. Adakah boleh dia sembelih sebelum daripada dia sembahyang? Boleh, tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat berlalunya tempoh tersebut. Nah, sebab dia mengerjakan sembahyang hari raya, bukanlah diwajibkan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Hal ini kerana syarat korban ialah setelah berlalunya tempoh masa tersebut. Bukannya dengan mengerjakan 2 rakaat solat sunat hari raya berserta khutbah. Justru apabila berlalu saja tempoh tersebut, maka terus dibolehkan menyembelih binatang korban walaupun tidak turut serta mengerjakan solat sunat Aidil Adha. Nah, sebab kita faham, kita kena tahu bahawasanya bukanlah disyaratkan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadat korban kena sembahyang sunat hari raya. Kerana sembahyang sunat, hukum dia adalah sunat. Hari Tashriq ialah hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sebaik saja berakhir 13 Zulhijjah, maka waktu berkorban juga dikira berakhir. Habis waktu korban. Okey, jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, waktu pelaksanaan ibadat korban bermulanya adalah apabila keluar matahari pada hari raya dan berlalu tempoh 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Masuk waktu dia. Baik. Manakala penghujung waktu melaksanakan ibadat korban adalah apabila terbenam matahari pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Terbenam dia matahari, dah boleh dah buat. Habis dah waktu dia. Okey, boleh faham. Jadi bermakna hari raya sehari, 11, 12, 13. Jadi 4 hari semua sekali. Dan boleh dilakukan ataupun boleh dilaksanakan ibadat korban pada malam hari. Jadi bermakna malam 11, malam 12 dan malam 13 boleh kita buat korban. Tapi hukum dia adalah makruh. Tak comel sembelih pada malam. Melainkan kerana ada maslahah. Kerana ada maslahah. Okey, boleh faham. Baik. Jadi kalau kerana ada maslahah, tak apalah, boleh sembelih malam. Dan wajib bersedekah daripada dagingnya yang mentah. Dia korban, kita ada korban sunat dan kita ada korban wajib. Korban sunat, orang yang buat korban dia boleh nak makan banyak mana pun daging korban dia. Tak ada masalah nak makan banyak mana pun. Tetapi dengan syarat mesti dia kena bersedekah kadar yang dinamakan sebagai sedekah, dengan syarat hak yang dia bagi saat itu mesti dengan dalam keadaan mentah. Dia sedekah ni mesti kepada siapa? Fakir miskin. Sebab kepada orang kaya, dia tidak boleh mentamlikkan, memberi pemilikan kepada orang kaya, tidak boleh. Dia sedekah ni adalah dia kena beri pemilikan kepada orang yang dia beri. Orang kaya dinamakan hadiah, ia tidak dinamakan sedekah kerana kita bagi daging korban kepada orang kaya bukanlah kita bagi pemilikan kepada dia. Sebab itulah orang kaya kalau dia terima daging korban daripada kita kerana kita beri kepada dia, tidak boleh jual. Sebab daging korban tersebut hanya boleh dia mengambil manfaat saja. Dia tidak boleh memiliki daging tersebut dengan maksud tidak boleh dia nak jual. Berbeza dengan fakir miskin. Fakir miskin apabila kita bagi kepada dia, maka fakir miskin memiliki daging korban tersebut. Maka boleh dia jual, boleh dia nak buat benda pun tidak menjadi masalah dengan daging korban yang kita bagi kepada fakir miskin itu. Katanya, pembahagian daging korban wajib bersedekah dengan daging daripada binatang korbannya walaupun sedikit. Asalkan dengan kadar yang dinamakan sedekah. Ni masalah korban sunat. Manakala korban wajib dia kena sedekahkan ke semua. Tidak boleh dia makan. Dan orang-orang yang di bawah tanggungannya pun tak boleh makan juga. Dia dan mana-mana orang yang di bawah tanggungan dia tak boleh makan juga. Lalu korban tu korban wajib. Ini bab korban dia, korban sunat. Dalam masalah ni kita kena tekan. Kita kena bagi penekanan yang lebih dalam masalah ni. Kerana masih lagi berlaku dalam masyarakat kita, yang mana apabila dia dapat daging korban, dia pun masuk. Dia masuk. Habis dia masuk. Lepas tu dia panggil orang makan ke, dia bagi lauk ke. Kalau ni tak dia panggil orang makan, dia bagi lauk.
Dia masuk-masuk dia berbuku dia atau rumah tu atau rumah ni. Kalau orang kata sedekah dah, sedekah belaka. Saya makan sikit je keluarga saya lain, saya sedekah belaka. Tapi awak sedekah tu ketika mentah setelah daripada awak masuk? Setelah daripada saya masuk. Tidak memadai. Mesti kena sedekah dalam keadaan mentah. Jadi kalau awak nak masak, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat awak kena sedekah dalam keadaan mentah dulu. Tu kita kena faham. Sebab banyak lagi ataupun ada lagi berlaku dalam masyarakat kita yang mana apabila dia dapat daging korban, dia memasak, lepas tu dia agihkan kepada jirang tetangga. Tanpa dia sedekah sedikit kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Lepas tu tidak dibolehkan. Maksudnya, dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Sebenarnya perkara wajib. Tak boleh lah. Baik. Sebab dia kata wajib. Jadi kalau tak buat, kita berdosa lah. Masalah memindahkan daging korban. Okey, kita ada perbincangan berkenaan dengan memindahkan daging korban. Ada satu masalah yang dinamakan sebagai naqlul udhiyah, memindahkan daging korban. Menurut hukum fiqh, naqlul udhiyah sama sahaja hukumnya dengan naqlul zakah, memindahkan zakat. Sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Ada pandangan mengatakan boleh, ada pandangan mengatakan tidak boleh. Namun para ulama berselisih pandangan tentang masalah memindahkan daging korban daripada tempat pelaksanaannya ke suatu tempat yang lain. Hal ini sebagaimana perselisihan antara mereka berkenaan hukum memindahkan zakat daripada tempat yang wajib baginya mengeluarkan zakat ke suatu tempat yang lain. Pandangan pertama, sebagian ulama berpendapat bahawa boleh memindahkan zakat dan juga mengeluarkan zakat di mana-mana sahaja. Begitu jugalah hukumnya dalam hal pengagihan daging korban. Ia boleh sahaja diagih atau disedekahkan di mana-mana sahaja. Okey, boleh. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad ni. Kita letak pandangan mu'tamad yang kedua. Pandangan kedua, majoriti ulama mazhab, termasuk mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahawa tidak boleh naqluz zakah, memindahkan zakat daripada tempat yang wajib dikeluarkan zakat tersebut ke suatu tempat yang lain. Begitu juga hukumnya dalam hal naqlul udhiyah, memindahkan daging korban dari tempat penyembelihannya ke suatu tempat yang lain. Ia juga tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Jadi maksudnya memindahkan daging korban daripada tempat penyembelihan kepada tempat lain adalah permasalahan yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Cuma kita kena faham yang dimaksudkan dengan larangan memindahkan daging korban menurut pandangan mu'tamad ialah pada kadar yang wajib disedekahkan sahaja. Adapun kadar yang selebihnya, maksudnya sekadar yang selain daripada hak yang wajib disedekahkan, maka ia tidak menjadi masalah jika dipindahkan. Okey, jelas tak? Okey, lagu mana? Kan katakanlah kita buat korban seekor kambing ke, seekor lembu ke. Maka kita pun sedekah. Kadar yang dinamakan sebagai sedekah kepada fakir miskin yang berada di sekitar itu. Hak yang berbaki lagi tak ada masalah, boleh kita nak pindah. Hak yang dibincangkan saat itu tak boleh nak pindah, boleh nak pindah saat itu. Boleh ataupun tidak, tak boleh nak pindah mengikut pandangan mu'tamad adalah kadar yang dinamakan sedekah. Okey, boleh faham. Kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Kerana sekarang ni tempat hak yang kita sembelih korban saat itu ada fakir miskin. Okey. Sepatutnya mereka itu lebih berhak mendapat daging korban kita. Tiba-tiba kita pergi bagi kepada fakir miskin di tempat lain. Sedangkan orang sekitar kita tu lebih berhak. Jelas. Dia menyaksi pada proses penyembelihan. Dia dengar orang buat sembelih. Orang sembelih korban. Tiba-tiba tak sapa ke dia, tak siang ke dia. Sebab itulah tak boleh pindah daging korban. Tapi kata tak boleh saat itu kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Hanya kau dah tu. Ada hak pun lebih hak daripada tu. Tak ada masalah. Okey, sebagai contoh. Ada sebahagian daripada kita ketika boleh rentas negeri, boleh rentas daerah. Ramai juga keluarga yang mana mereka itu sembelih korban secara kumpulan ataupun buat dengan kaum kerabat kan. Jadi pakat balik belaka dah. Jadi kata ayah kita cari yang lembu 2 ekor. Jadi setiap anak masuklah sebahagian seorang. Sebahagian seorang ke 2 bahagian seorang kita cari 2 ekor. Contoh 2 ekor 14 bahagian. Ayah ambil 2 bahagian. Jadi tinggal lagi 12 bahagian, we ke mokmu sebahagian. Tinggal lagi 11 bahagian. Pakat ambil lah. Siapa nak sebahagian, siapa nak 2 bahagian, tapi we cukup lah. Dah anak saat ni tu bukan duduk di
Kampung tu anak mari hok duk Kuala Lumpur ada, hok duk Johor ada, hok duk boleh cuti 3 hari ni balik suka bergembira sembelih lembu, pakak gotong royong apa semua sekali kan. Ni kalau tak ada PKP lah ni kita contoh. Lepas daripada tu, lepas daripada Melih, maka setiap benda orang yang buat korban, dia kena sedekah kadar yang dinamakan sedekah kepada fakir miskin yang berada di kawasan tersebut. Okay, jelas. Lepas daripada dia sedekah kadar yang dinamakan sedekah, maka yang baki dia saat itu, dia boleh dakwah balik Kuala Lumpur, kalau hak duk Kuala Lumpur, boleh dakwah balik Johor, boleh, tak ada masalah. Okey, boleh faham? Jelas tak? Hak yang kata tidak boleh adalah kadar yang dinamakan sedekah, hak yang perlu disedekahkan kepada fakir miskin, dia tidak sedekah kepada fakir miskin yang berada di tempat tersebut, tapi dia sedekahkan kepada fakir miskin hak yang berada pada tempat yang lain. Jadi kalau untuk yang dia makan, hak tu tidak menjadi masalah nak bawa pergi ke mana pun. Pusing dunianya tak dalam beg dia. Dia packing molek, tak dalam beg dia, tak air batu molek apa semua sekali. Pusing dunianya bawa dari rebang dia. Kira dah beli dah makanan kedai, pakai makan masak tu je. Boleh, tak ada masalah. Walaupun kata gaul. Hak yang kita nak, hak kata tak boleh saat itu adalah kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Berkenaan jarak yang dinamakan sebagai pindah itu, para ulama berbeza pandangan dalam menetapkannya. Menurut pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, jarak yang dimaksudkan ialah jarak yang dibolehkan qasar solat. Bermakna selagi jaraknya tidak sampai ke tahap boleh diqasarkan solat, maka ia tidak dikirakan memindah binatang korban. Begitu juga zakat. Samalah. Jarak qasar solat disebut sebagai masafah al-qasri. Itu 2 marhalah ke atas. Jelas. Maksudnya, kalau kita duduk di kawasan Lokor ataupun Bukit Kijang ni, kalau kita nak bagi kepada fakir miskin, kau duduk di Kemasik ataupun Payuh, Binja, Cuka, masih lagi dibolehkan. Paka masih lagi dibolehkan kerana tidak sampai kepada benda jarak masafatu al-qasr. Masalah apa yang perlu disedekahkan? Para ulama mengatakan tidak memadai daging korban tersebut, melainkan bersedekah terlebih dahulu dengan kadar yang dinamakan sedekah. Dan tidak memadai melainkan bersedekah dengan daging yang mentah, bukannya dimasak dan seumpamanya. Tapi syarat dalam bersedekah ialah tamlik, memberi pemilikan justru. Setelah memberi milik bersedekah dengan daging korban tersebut kepada fakir miskin, maka terpulang kepadanya untuk melakukan apa saja dengan daging tersebut, termasuklah menjualnya. Setelah memberi milik bersedekah daging korban tersebut kepada fakir miskin, maka terpulang kepadanya, kepada fakir miskin, untuk melakukan apa sahaja dengan daging tersebut, termasuk menjualnya. Sebab apabila fakir miskin dapat daging korban, maka daging korban yang daripada orang yang melaksanakan ibadat korban kepada fakir miskin, korban. Tapi daripada fakir miskin kepada orang lain, bukan korban dah, sebab dia menjadi milik kepada fakir miskin. Itu maksudnya. Jadi sebab itulah fakir miskin boleh nak jual. Baik. Dan ada orang yang pernah ada orang ngaju soalan kepada Ana. Dan ingat soalan yang sama beberapa kali. Ni dalam terdekat ni. Cuma Ana tidak sempat untuk buat penulisan. Ana jawab secara ringkas saja. Ditanya, dia kata, manakah lebih afdal di antara bersedekah kepada orang yang memerlukan daripada kita melaksanakan ibadat korban? Okey, orang yang memerlukan, mana lebih afdal kita buat korban dengan bersedekah kepada orang yang memerlukan? Kita, Anda berjawab. Anda jawab katakan, hak yang lebih afdal adalah kita buat korban. Hak tu hak yang lebih afdal. Kita buat korban, hak tu yang lebih afdal. Kerana benda? Kerana bersedekah sunat, hukum dia adalah sunat. Itu jelas. Manakala melaksanakan ibadat korban, hukum dia yang pertama, berlaku perselisihan di kalangan ulama. Di sana ada ulama yang mengatakan wajib. Maka oleh kerana berlaku perselisihan antara sunat dengan wajib, sebab itulah lebih afdal buat ibadat korban. Baik. Bahkan di sana ada dalil yang jelas daripada beberapa hadis yang menyebut bahawasanya lebih afdal buat ibadat korban berbanding dengan sedekah sunat. Tetapi yang dimaksud sedekah kepada orang yang memerlukan saat itu, bukanlah sehingga dia sampai mati kalau kita tidak bagi barang kepada dia. Kalau dia nak, dia maksudnya kalau dia saat itu, kalau kita tidak bagi barang kepada dia sampai ke mati, sebagai contoh, tu jelas lah, tu wajib kita kena bagi kepada dia kan. Ni bukan, memang memerlukan. Dan kita kata dalam
musim PKP ni tak ada orang hak yang tidak memerlukan, melainkan orang hak yang bergaji, berjawatan tinggi, orang hak yang bergaji tinggi. Manakala orang hak yang kerja sendiri sebenarnya memerlukan mereka. Okey, boleh faham kan? Baik, anak kata hak yang lebih afdal adalah buat ibadat korban berbanding dengan sedekah sunat. Hak tu lebih afdal. Sebab ada beberapa alasan anda bagi, antaranya adalah ibadat korban berlaku perselisihan di antara sunat dan wajib. Okey, itu yang pertama. Lepas tu setelah daripada kita buat korban, maka kita ambil daging korban tersebut, lepas tu sedekahkan kepada fakir miskin, hak yang kita kata memerlukan sana. Dan fakir miskin pula, dia ambil daging tersebut, makan sekadar keperluan dia. Lepas tu dia boleh jual daging tersebut. Okey, boleh faham. Jadi bermakna di situ ada pelaksanaan ibadat korban, dalam masa yang sama ada sedekah. Okey. Sedemi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, dan tidak memadai sedekah dengan menjemput fakir miskin untuk menjamu daging korban yang telah dimasak. Jika ingin juga menggunakan daging korban sebagai juadah dalam jamuan, ia tetap dibolehkan dengan syarat setelah disedekahkan daging yang mentah dengan kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Seterusnya kata pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tidak harus di sini dengan makna haram, menjual sesuatu daripada binatang korban. Daging tak boleh. Lepas tu tulang dia ke, tanduk dia ke, kulit dia ke tak boleh. Sehingga kan kata Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lah. Sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Baik. Jadi tidak harus menjual sesuatu daripadanya. Sesuatu daripada binatang korban. Dan wajib bersedekah keseluruhannya bagi korban nazar. Okey, kita tengok. Masalah hukum menjual daging dan kulit korban. Katanya, sebagaimana yang dimaklumi, individu yang melakukan ibadat korban tidak boleh menjual daging dan kulit binatang korbannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lah. Sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Hakim An-Naisaburi. Jika menjual kulit pun tidak dibenarkan, apatah lagi menjual daging korban. Lebih-lebih lagi tidak boleh dijual sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min 'indina. Rasulullah menyuruh aku mengurus binatang korban baginya dan aku bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan pakaiannya. Baginda memerintahkan kepadaku supaya tidak memberi upah kepada penyembelih daripada binatang korban. Kata Sayyidina Ali, maka kami memberi upah kepada penyembelih daripada harta kami yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah melarang untuk memberi upah daging korban kepada penyembelih. Perbuatan memberi upah sebenarnya merupakan bayaran atas pekerjaannya. Dalam erti kata lain, ia sama maknanya dengan jual beli. Justru sebagaimana diharamkan memberi upah daripada daging korban, begitu juga hukumnya jika menjual daging korban. Okey, perbuatan menjual daging dan kulit binatang korban juga dilarang ke atas orang kaya yang menerima hadiah daging korban kerana pemilikannya terhadap daging korban tersebut merupakan pemilikan yang tidak sempurna. Justru dia hanya boleh memanfaatkan daging tersebut dengan cara memakannya ataupun selainnya, asalkan bukan jual beli. Manakala fakir miskin yang menerima sedekah daging korban atau kulit binatang korban pula, mereka boleh menjualnya semula kerana pemilikan mereka terhadap daging dan kulit binatang korban tersebut adalah pemilikan yang sempurna. Perkara ini dijelaskan dalam kitab Mughnil Muhtaj, juzuk yang ke-6, halaman 134. La tamlikuhum minha syai'a fala yajuzu bal yursalu ilaihim ala sabilil hadiyah wa la yatasarrafu fihi bil bai'i wa ghairihi. Amma al fuqara'u fayajuzu tamlikuhum minha wa yatasarrafuna fima malakuhu bil bai'i wa ghairihi. Tidak memberi pemilikan sedikit pun daripada daging korban kepada orang kaya, maka ia tidak harus disedekahkan kepada mereka, bahkan hanya dihantar kepada mereka sebagai hadiah. Mereka tidak boleh melakukan apa-apa terhadap daging korban itu, sama ada dengan menjualnya dan selainnya. Adapun fakir pula harus memberi pemilikan bersedekah daging korban kepada mereka, dan mereka boleh melakukan apa sahaja terhadap daging yang telah mereka miliki itu, sama ada dengan menjualnya dan
selainnya. Okey jelas Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam masalah jual daging korban, hukum dia adalah haram. Jual ni apa maksud jual? Dia bai' adalah muqabalatu ain bi'ain. Benda bertentangan benda dengan benda. Orang bagi benda kepada kita, kita pun bagi benda kepada orang. Tu yang dinamakan jual. Jual beli begitu. Tu jual beli kan. Kita beli barang, kita bayar duit. Okey, nampak lagi? Kalau tak ada duit pun, kita boleh buat pembelian dengan bayaran dengan barang-barang yang lain. Dalam masalah menjual daging korban, menjadikan daging korban sebagai pengupah, hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, beberapa kali kita cerita, ada sebahagian daripada pihak yang menganjur ibadat korban di tempat kita. Dan masih lagi dilaksanakan pada tahun lepas. Berapa kali orang pesan. Tapi pihak pengurusan ni degil. Orang pesan banyak kali dah. Ada sebahagian pihak pengurusan ni memang cukup degil. Ketika orang khabar dah kata tak boleh, dah orang khabar tu geng-geng dia. Dia pun tak apa nak percaya. Kalau ustaz-ustaz besar khabar baru dia percaya. Tapi masalah ustaz-ustaz besar khabar baru dia percaya, dia sendiri tak pergi dengar, tak pergi belajar. Degil, ada setengah degil. Kita kata degil lah sebab orang khabar dah, tapi masih lagi buat dengan cara yang sama. Sebab kami melihat tok nenek moyang kami buat perkara tersebut, maka kami tidak tinggallah pihak yang sunnah tok nenek moyang kami. Allah Rabbi. Ni ada. Yang mana dia buat lagu mana? Dia buat, katakanlah lembu yang pihak penganjur tu buat 5 ekor. Jadi 5 ekor harga dalam 600 setengah satu bahagian. 5 ekor. Jadi bermakna 35 bahagian lah kan. Dan 5 ekor. 5 ekor kali 5 kali 7. Tu, 7 kali 5. 7 kali 5 betul tak 35? Betul dah kan? Baik. Jadi lembu walaupun harga dia 6,650 satu bahagian, tapi lembu hak 5 ekor tu dia kecil besar dia tak sama. Ada kecil sikit, ada besar sikit. Okay, boleh faham? Dan tuang lembu A dengan tuang lembu B, tuang lembu C, tuang yang berbeza. Tuang lembu A, dia berhak mendapat daging daripada lembu A. Adakah dia berhak mendapat daging daripada lembu B? Tak. Lembu B tuang dia lain. Okay, boleh faham? Tiba-tiba dia pergi capur sekaligus. Tujuan capur sekaligus untuk bersikap adil, nak bagi sama rata. Bersikap adil. Agama memang menekankan sikap adil. Jadi kita bagi sama rata, dah bayar 600 setengah seorang. Tengok, mikir mengikut kepala otak dia. Sedangkan agama ni bukan mengikut kepala otak. Agama ni adalah berdasarkan kepada wahyu. Baik. Lepas tu, dia pun selepas siang-siang dia tapak semua sekali. Tapak sekaligus. Lepas tu tapak sekaligus 5 ekor saat ni. Lepas tu baru tapak semula sebanyak 35 bahagian. Maka dia pun bagilah setiap peserta pilih hak mana-mana pun. Maka perbuatan itu adalah salah. Perbuatan itu adalah salah. Sebab dia salah? Sebab berlaku pertukaran. Faham? Orang tu dia ambil hak kita ambil hak orang. Berlaku pertukaran itu dia sama dengan konsep jual beli. Maka sebab itulah hukum dia adalah salah. Baik, kalau buat lagu tu pernah terjadi benda tu sebelum daripada ni, maka kena bertaubat. Sebab dia telah melakukan perkara yang salah. Okey, itu yang pertama. Cuma akan datang kalau berlaku pula, cara dia adalah kena sedekah habis dici. Kena sedekah habis nak awak dah. Begitu. Cuma dalam kitab mazhab Imam Syafi'i anda tidak jumpalah yang menyentuh hal ini. Menyentuh bab ni anda tak pernah jumpa lagi. Mungkin yang wujud tapi anda tak pernah jumpa. Mungkin wujud, bukan kata tidak wujud. Mungkin adalah kitab-kitab yang terpencil ataupun kitab-kitab yang kita tidak belek sebelum daripada ni bincang masalah ni. Tapi anda pernah baca dalam kitab mazhab Maliki. Yang mana dalam mazhab Maliki sebut secara jelas, apabila bercampur daging korban kita dengan daging korban orang lain, maka wajib disedekahkan kesemuanya. Ini benda yang penting muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tahu agar kita tidak melakukan kesilapan dalam melaksanakan ibadat korban. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu insya-Allah. Kita rasa ada sekali lagi tak? Kita ada dah. Minggu depan sekali lagi tau. Minggu depan kita berabilah. Jadi malam ni ada sekali lagi Ustaz tau. Ada sekali Ustaz. Okey dah insya-Allah kita berabi sekali lagi. Malam ni kita jawab soalan sekejap kalau ada dalam 6 minit kalau ada lah. Kalau tak ada berhenti dulu lah. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz. Kita ada 2 soalan Ustaz. 2 soalan. Ya, Assalamualaikum Ustazuna. Dalam masalah kadar kemampuan buat ibadah korban, jika dalam tempoh 4 hari raya pembelanjaan dia sekeluarga RM200 dan duit lebihan dalam bank dia memang cukup untuk buat korban, tapi disebabkan COVID-19 hanya duit itu sahaja yang ada, bimbang tak cukup untuk belanja pada hari-hari yang mendatang. Adakah masih dikira makruh jika tidak melaksanakan ibadat korban? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayyakumullah wa barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum. Untuk sahabat yang bertanya. Jadi jelas soalan dia jelas. Jadi sekarang ni kita katanya kata dia memanglah duit ada dalam bank lebih. Ada duit dalam bank, ada lebih. Bukan tak ada lebih, ada lebih. Tetapi oleh kerana musim Covid ni, ialah perbelanjaan kita kena jaga musim Covid ni kan. Baik, adakah dikirakan makruh juga kalau dia tidak buat ibadat korban sedangkan duit ada? Baik, kalau kita tengok jawapan kepada soalan ni, kalau kita tengok kepada apa hak yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh kalau dia mempunyai kemampuan tetapi dia tidak melaksanakan ibadat korban. Kerana Rasulullah sebut man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang tidak mempunyai kemampuan sedangkan siapa yang mempunyai kemampuan sedangkan dia tidak melaksanakan ibadat korban, maka dia jangan mendekati tempat sembahyang kita. Okey. Kita duit bukan tak ada, duit ada hak lebih, tapi oleh kerana Covid ni kita bimbangkan datang. Dia bukan melihat begitu. Dia kira melihat kepada bahawasanya pekerjaan banyak. Maksudnya pekerjaan banyak. Jadi oleh kerana tempoh ibadat korban hanya 4 hari. Kalau ada lebihan dalam tempoh 4 hari tu dikirakan dia mampu untuk buat korban. Manakala hari yang lepas daripada ni dia boleh bekerja walaupun sekadar untuk makan, untuk sekadar untuk makan pada hari hak yang dia bekerja, dan benda tu hak yang berlaku kepada para sahabat. Sahabat ramai hak yang susah berbanding dengan hak yang senang. Ramai hak susah berbanding dengan hak yang senang. Okey, boleh faham? Jadi cara dia begini. Kalau benda tu berlaku, kalau ada lebihan buat korban. Kalau ada lebihan buat korban. Dan berdoa kepada Allah. Okey, berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan ibadat korban kita tu agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita. Antara tawassul yang disyariatkan dengan kesepakatan ulama tak ada khilaf adalah kita berdoa kepada Allah dengan kita bertawassul ibadat yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat ibadat korban sebab kita melihat kepada ada lebihan. Dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah agar Allah Taala permudahkan urusan kita dalam mencari rezeki, dan kita jadikan pelaksanaan ibadat korban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebagai wasilah. Baik. Lepas tu yang pertama, yang keduanya ibadat korban yang kita buat ia jadi makanan kita. Dia jadi makanan kita. Maksudnya bukan kita sedekah habis leci. Maksudnya lepas daripada 11, 12, 13 saat itu masih lagi kita boleh guna daging tersebut sebagai makanan kita. Okey, jelas lah. Kalau orang yang mempunyai kemampuan, walaupun di musim Covid, tetap sunat dia melaksanakan ibadat korban. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Kita ada satu soalan lagi.
Ustaz, kalau dia terbuat umpama memasak dah semua daging dan sedekahkan, maka tidak memada. Jadi adakah wajib ia korban semula ataupun bagaimana? Adakah bersedekah wang ganti daripada sedekah daging memada kerana dah tersedekah kesemuanya setelah memasak? Okey, dia bukan buat korban semula. Jadi sebab korban selesai dah. Apa yang diwajibkan kepada dia adalah bersedekah. Tiba-tiba dia tidak bersedekah dalam keadaan mentah, maka wajib dia kena mengganti nilai yang dinamakan sebagai sedekah. Katakanlah kadar yang dinamakan sebagai sedekah saat itu setengah kilo. Okey, setengah kilo kita katakanlah nilai yang dia lebih kurang dalam RM25 sebagai contoh. Maka dia kena bayar semula. Dia kena ganti semula. Dan sedekah kadar tersebut kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan yang diberikan dan kita dan juga pengajian kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas jasa Al-Fadhil Ustaz di atas mencurahkan ilmu pada kita, insya-Allah. Baik, untuk makluman muslim-muslimat sekalian, insya-Allah pada minggu hadapan kita ada satu lagi sesi yang terakhir, sesi yang keempat pada 14 hari bulan, pada hari Rabu, pada waktu yang sama. Mudah-mudahan muslim-muslimat sekalian dapat kita istiqamah lah, terus istiqamah sehinggalah selesai majlis kita pada minggu hadapan, insya-Allah. Rasa cukuplah sekali tu pengajian kita pada malam ni. Kita tangguh dulu pengajian kita. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Mari sama-sama kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.